Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kelas fiqah, tajuk yang baru iaitu Taharah. Jadi sebelum kita mulakan kelas macam biasa, kita akan baca Al-Fatihah dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang Taharah. Siapa yang ada buku teks, nak tengok buku teks awak boleh buka muka surat 10. Buku teks muka surat 10. Kalau nak tengok dekat skrin aja pun boleh, sebab ni sama je dengan buku teks awak. Okey. Taharah. Jadi Taharah tu apa? Tu yang kita nak belajar hari ni. Sebelum kita tengok pengertian Taharah, kita tengok gambar yang ada dekat muka surat 10 ni. Yang pertama, kita ada gambar orang tengah mandi. Apa kaitan mandi dengan Taharah? Nanti kita tengok. Ya, mandi dekat bilik air. Yang kedua, gambar berenang kat laut ataupun mandi laut lah. Gambar ketiga, gambar daun kering. Gambar keempat, gambar batu. Gambar kelima, gambar tandas. Dan gambar keenam, gambar orang tengah mandi dekat sungai. Jadi apa kaitannya Taharah tu dengan gambar-gambar ni? Kita tengok dulu pengertian dekat muka surat 11. Tengok muka surat 11. Okay, so ada gambar, ada komik sikit lah. Tulisan apa, awan biru tu pelajar lelaki tanya. Yang awan pink tu ustazah tu jawab. Okay. Soalan pertama, lelaki ni tanya, Ustazah, apa erti Taharah? Yang warna pink, ustazah pun jawab, Taharah ialah bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Jadi itu adalah pengertian Taharah. Ataupun nak lebih senang, awak ambil pensel awak, gariskan. Ni Taharah ialah bersuci. Gariskan. Siapa ada pensel dan tengah buka buku teks, boleh gariskan. Siapa yang belum buka buku teks, boleh pause dulu video ni. Pause kejap, pergi ambil buku teks. Dah ambil buku teks, ambil pensel awak, gariskan. Ambil pembaris, gariskan. Taharah ialah bersuci. Tahu ke bersuci tu apa? Taharah ialah bersuci. Bersuci tu apa pula? Ni yang panjang-panjang tu lah diterangkan. Apa tu bersuci? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan tempat. Maksudnya, apa tu mengangkat hadas? Adakah awak ambil hadas tu awak angkat? Angkat hadas. Tidak. Hadas tu adalah sesuatu perkara yang menghalang sahnya ibadat. Contoh, kentut, ataupun awak dah buang air besar, air kecil, dah keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Jadi awak berada dalam keadaan hadas kecil. Jadi awak kena angkat, maksudnya menghilangkan, membuang hadas
tu daripada awak dengan cara bersuci. Antara cara bersuci adalah berwuduk, mandi dan sebagainya lah. Tu yang dimaksudkan dengan mengangkat hadas. Kita buat sesuatu supaya kita boleh melakukan ibadat. Contoh, kita dah kentut, kita berwuduk supaya kita boleh solat. Macam tu. Tu mengangkat hadas. Dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis ni mestilah awak faham kan. Najis, benda kotor, ada taik ke apa ke. Lepas tu kita hilangkan dia. Kita basuh dia. Tu menghilangkan najis. Kita hilangkan najis ni daripada mana? Yang pertama, daripada badan, daripada pakaian dan juga tempat. Ada 3. Badan awak dekat tangan ke, dekat kaki ke, terpijak, tak kicap ke apa, basuh. Dekat badan ada kotor-kotor, terkena darah ke apa, basuh. Darah juga adalah najis. Pakaian dan tempat. Tempat sama ada tempat tinggal awak, dekat rumah awak, bilik ke, ruang tamu ke, ataupun tempat awak nak solat dekat sejadah tu, kena pastikan bersih. Okey, soalan kedua, pelajar ni tanya, apakah tujuan kita bersuci, Ustazah? Ustazah ni pun jawab, tujuannya ialah untuk yang pertama, solat. Jadi kita bersuci supaya kita dapat solat. Yang kedua, membawa Al-Quran. Nak pegang Al-Quran ni, nak bawa Al-Quran, kita kena dalam keadaan bersih dan suci. Bersih daripada kotoran, daripada hadas. Dan yang ketiga, bila kita bersuci, tujuannya adalah untuk melakukan ibadat seperti tawaf juga. Solat ibadat, tawaf juga ibadat. Di antara ibadat yang syaratnya kita mesti bersuci, mesti berwuduk. Siapa tahu tawaf tu apa? Solat semua tahu kan? Solat zuhur, asar, maghrib, isyak semua. Tawaf tu pula apa? Tawaf tu satu ibadat berjalan keliling Kaabah. Kaabah tu apa pula? Siapa yang masih tak tahu, boleh buka buku teks awak. Buka muka surat 2 kalau tak silap saya. Muka surat 4. Buku teks muka surat 4, atau tengok je dekat skrin ni. Nampak tak gambar kat sini? Gambar yang ini. Menunaikan haji. Jadi yang hitam, kotak hitam tu, itu namanya Kaabah. Satu binaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Kaabah ini untuk dijadikan kiblat. Kiblat ni arah untuk kita menghadap ketika melakukan ibadat solat. Jadi semasa orang melakukan ibadat haji, dalam haji tu ada satu lagi ibadat yang dinamakan tawaf. Jadi orang Islam akan berjalan keliling Kaabah 7 kali. Dia pusing Kaabah tu 7 kali. Itu dinamakan ibadat tawaf. Okey. Patah balik muka surat tadi. Muka surat 11. Okey, jadi itu tujuan bersuci, supaya dapat melakukan ibadah seperti solat dan tawaf, dan juga dapat memegang Al-Quran. Okey, muka surat 12. Muka surat 12. Apa hukum toharah? Mesti ke kita toharah ni? Mesti ke kita bersuci? Awak rasa? Kalau seseorang tu dia tak mandi, dia berak kencing tak basuh, dia tak bersuci, tidak melakukan toharah, awak suka tak dia? Busu, geli kan? Macam itulah juga. Jadi wajib ke tidak toharah ni? Hukum toharah adalah wajib. Wajib ni maksudnya mesti buat. Bila kita dalam keadaan kotor, kena bersuci, kena bersihkan diri. Baca dan hafaz. Ni dalil ayat Al-Quran berkenaan dengan bersuci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Menyucikan diri ni maksudnya bersucilah. Jaga kebersihan, berwuduk dan sebagainya, mandi sebagainya.
Okey, kalau kita bersuci, kita jaga kebersihan, kita mandi, kita basuh lepas berak kencing, kita berwuduk, apa yang kita dapat? Tengok muka surat 13. Apa faedah yang kita dapat bila kita bersuci, bila kita taharah? Faedah taharah yang pertama, tengok warna purple kat atas tu, dapat membersihkan diri. Membersihkan diri. Yang kedua, bila kita taharah, bila kita bersuci, bila kita jaga kebersihan, basuh berak kencing, kita mandi, kita ambil wuduk, apa kita dapat? Terhindar daripada najis. Terhindar tu apa? Terhindar tu jauh. Maksudnya kita bersih daripada najis. Tak ada najis dekat badan kita. Okey. Yang ketiga, terhindar daripada kekotoran. Bila kita jaga kebersihan, selalu basuh tangan, selalu ambil wuduk, selalu mandi mandi tiap pagi, petang. Ada setengah orang dia mandi banyak kali, terpulang lah. Yang penting mandi. Lepas tu buang air besar, buang air kecil, dia basuh dengan bersih. Jadi bila kita buat taharah, bersuci, kita terhindar daripada kekotoran. Yang terakhir, terhindar jauh daripada penyakit. Terhindar daripada penyakit. Apa contoh paling mudah yang dapat kita faham untuk sekarang ni? Kalau kita tengok TV, iklan COVID-19, apa yang selalu iklan tu pesan? Yang pertama, pakai pelitup muka bila ada dekat tempat awam. Yang kedua, jaga jarak sosial. Yang ketiga, kerapkan basuh tangan dengan sabun. Jadi basuh tangan dikira bersuci. Taharah, menjaga kebersihan. Bila kita basuh tangan, kita jaga kebersihan, kita terhindar daripada penyakit, salah satunya daripada COVID-19, insya-Allah. Okey? Itu saja kelas untuk hari ini. Tengok bawah tu, tahukah anda sabda Rasulullah SAW, at-tuhur syatrul iman. Artinya, kebersihan sebahagian daripada iman. Apa maksud hadis ni? Menyuci dan membersihkan diri daripada kekotoran dituntut oleh agama Islam. Maksudnya bila seseorang tu jaga kebersihan, ia menunjukkan iman seseorang tu dalam keadaan yang baik, bagus. Orang yang beriman, dia jaga kebersihan. Okey, amalkan, sentiasa bersihkan badan daripada kekotoran dan pakailah pakaian yang bersih. Okey, itu saja kelas untuk hari ini tentang taharah. Ingat lagi tak apa tu taharah? Taharah ialah bersuci. Jadi sekadar tu saja kelas untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.